kedua lebih sensitif daripada itu, Tuan Yang Dipertua, iaitu menyatakan bahawa Perlembagaan Persekutuan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang Islam, kita sedia maklum Al-Quran itulah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tertinggi daripadanya. Memang benar kita menyatakan bahawa Al-Quran dan Sunnah itu adalah lebih tinggi dari perlembagaan. Tidak ada siapa yang mengatakan sebaliknya. Namun untuk membuat rumusan penghujahan dan menyatakan oleh itu perlembagaan kita bercanggah dengan Islam adalah tidak tepat. Saya mohon berbeza pandangan dan akan saya butirkan hujah-hujah di bawah ini dengan sedikit masa lagi yang ada pada saya. Saya telah menyatakan Quran adalah mutlak. Malah salah bagi kita untuk menyamakan Al-Quran dengan perlembagaan. Al-Quran jauh lebih tinggi daripada itu. Kita pun faham dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Dan Allah memberi janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Al-Quran, kamilah yang akan peliharanya. Tidak timbul isu kita nak sama Al-Quran dengan perlembagaan, itu jauh sama sekali. Tapi apabila kita pergi lebih mendalam, melihat kepada prinsip-prinsip umum Al-Quran, ataupun dia menyebut tentang al-mabda' al-kulliyah, apa yang terkandung dalam keseluruhan Al-Quran itu juga menuntut kita, Tuan Yang Dipertua, untuk melaksanakan keadilan, untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dalam surah An-Nahl ayat 90. Allah perintah kita buat adil. Allah perintah kita untuk tidak melampaui batas. Allah juga tuntut kepada kita supaya kita memartabatkan kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak Adam, yakni manusia. Dan kami telah memberikan kuasa kepadanya di lautan dan di daratan, dan kami telah memberikan kelebihan kepadanya berbanding dengan segala ciptaan kami yang lain. Itu prinsip. Maka apabila kita menerjemahkan prinsip itu dalam perlembagaan dengan nilai-nilai yang disebut, di mana ianya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan mudah untuk membuat rumusan-rumusan, kerana prinsip-prinsip keadilan, kesaksamaan tidak didetailkan dalam Al-Quran, tetapi dijadikan sebagai prinsip utama. Maka manusia menjadikan dengan segala upaya yang ada padanya untuk memastikan prinsip-prinsip ini tertegak. Maka salah satu daripada usaha kita adalah perlembagaan persekutuan. Saya tidak menyatakan bahawa semuanya perlembagaan itu ikut Al-Quran. Tapi kita menyatakan bahawa sejauh mana ianya bercanggah, kita menolak sekadar itu. Tak bolehlah kita rumuskan menyatakan bahawa semua perlembagaan itu bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita pun tahu perlembagaan ini senantiasa menerima pindaan demi pindaan untuk dibaiki daripada masa ke semasa. Saya mencadangkan dalam kita memahami realiti ini untuk kita menggunakan kaedah maqasid asy-syariah, memahami hikmah besar pensyariatan yang berpandukan kepada apa yang dinamakan sebagai al-kulliyah al-ammah lisyariah, ataupun prinsip-prinsip umum dalam syariah kita. Saya ingin memetik kata-kata Ibnu Aqil dalam menjelaskan makna siasah syariah, yaitu dengan izin, as-siyasatu ma kana minal af'al bihaitsu yakunu an-nas ma'ahu aqraba ila salah wa ab'ada minal fasad in lam yashra'hu ar-rasul
wala nazala bihi wahyun. Yang khotib saya akan terjemahkan. Maksudnya, siasah itu adalah sesuatu perbuatan dari tindakan-tindakan yang diambil, di mana ia membawa manusia lebih hampir kepada kebaikan dan membawa manusia lebih jauh daripada kerosakan. Walaupun, ini yang penting walaupun tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak diturunkan wahyu untuk membuat tindakan-tindakan tersebut. Dan ini dipetik oleh tokoh besar Ibnu Qayyim Al-Juzi dalam bukunya Al-I'lam Al-Muwaqqi'in. Tebal buku dia. Menceritakan tentang prinsip-prinsip syariah untuk kita pakai bagi melihat perkembangan-perkembangan semasa.